Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah. Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita umur, setelah mana selama 30 hari ataupun sebulan kita telah melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Justru saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga jamaah Surau An-Nur, Bandar Puteri, Kelang, Selangor. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kesusahan-kesusahan yang berlaku kepada saudara Islam kita pada negara Palestin. Muslimin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melangsungkan muzakarah kita menerusi kitab Muniyatul Musalli, menerusi secara online, di mana kita maklum sekali lagi kita berada di dalam fasa PKP yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Oleh yang demikian, kita masih lagi akan meneruskan kuliah kita, akan tetapi secara online buat masa ini. Di mana para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab ini pada halaman muka surat 13 bagi kitab Jawi, di mana kata pengarang rahimahullahu taala, dan ketahui olehmu bahawasanya umpama sembahyang itu diumpamakan satu raja. Di dalam tajuk hari ini, pengarang kita Syekh Daud rahimahullahu taala mengajak kita supaya kita berfikir, supaya kita muhasabah, supaya kita merenung tentang betapa besarnya anugerah yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita selaku hamba-Nya, iaitulah sembahyang. Yang mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu. Hendaklah kamu tahu apa yang perlu kita tahu, akan bahawasanya umpama sembahyang itu, kalaulah kita nak bandingkan sembahyang ini, kalau kita bandinglah sembahyang ini, yakni supaya kita buat fikir akan betapa besarnya
keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-Nya, iaitulah sembahyang. Kalau kita buat banding sembahyang ni, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ialah diumpamakan satu raja. Diserupakan sembahyang ni seperti dengan satu raja. Raja mana? Raja yang memperbuat akan suatu balai. Ini perumpamaan sembahyang. Umpamalah, contohnya, buat misal kata dia, satu raja, di mana raja ni dia buat satu binaan. Satu balai maksudnya satu binaan, satu bangunan. Lalu tu, dan memperbuat ia raja akan jamuan, dan menyedia pada jamuan tersebut akan bagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman. Umpama sembahyang ni ialah seumpama satu raja yang mana dia buat satu bangunan. Kalau kita kata satu istana lah, kerana nisbah kepada raja. Maka di istana ini kemudiannya, raja ini menyediakan akan jamuan-jamuan daripada makanan-makanan dan juga minuman-minuman yang pelbagai-bagai. Yang mana makanan-makanan dan minuman-minuman yang pelbagai-bagai yang disediakan oleh raja tersebut dengan bagai-bagai warnanya, warna makanan dan minuman, dengan bagai-bagai lazatnya, lazat makanan dan minuman. Raja itu menyediakan makanan, raja itu menyediakan minuman. Makanan dan minuman itu pula dengan banyak, dengan pelbagai-bagai, dengan pelbagai makanan, menu-menu, dengan pelbagai rasa-rasa minuman-minuman. Lagi pula dengan warna-warna minuman itu pula yang berlainan-lainan. Rasaan minuman itu pula dengan lain rasanya. Makanan itu pula dengan lain kelazatan kesedapannya. Makan yang ni lain rasanya, makan yang ni lain masanya, makan yang ini lain rasanya. Maka sembahyang diumpamakan seperti raja yang mempunyai istana, kemudian menyediakan dengan pelbagai-bagai makanan dan minuman dengan pelbagai daripada kesedapan-kesedapan tersebut. Dan pada tiap-tiap warnanya, warna minuman itu pula, bagi warna-warna minuman makanan itu ada manfaat. Daripada banyak-banyak makanan yang disediakan, minuman-minuman yang disediakan tersebut, ada masing-masing terdapat manfaat kegunaan bagi mereka-mereka yang makan dan minum akan makanan-makanan dan minuman-minuman tersebut. Maka kata pengarang, maka itulah pelbagai-bagai makanan dengan pelbagai-bagai rasaan, kelazatan, warna itu semua, itulah sembahyang. Itulah bandingan sembahyang. Lalu tu kemudian, maka menyeru akan segala hamba bagi raja itu. Yakni menyerulah oleh raja itu. Maka menyerulah oleh raja itu akan segala hamba bagi raja. Yakni daripada segala rakyat-rakyat raja tersebut. Dia menyeru, dia menyuruh merasakan makanan itu yang telah disediakan oleh raja daripada pelbagai makanan-makanan dan minuman-minuman tersebut. Kemudian dia memanggil rakyatnya. Wahai rakyatku, marilah makan. Wahai rakyatku, marilah minum di rumah beta, contohnya. Lalu kemudian, bila begitu, berduyung-duyunglah rakyat-rakyatnya apabila dititah, apabila diminta, apabila diseru oleh raja tersebut agar datang untuk menikmati kelazatan daripada makanan-makanan yang telah disediakan oleh raja yang agung tersebut. Lalu kata pengarang, demikianlah supaya kita berfikir, supaya kita merenung akan keistimewaan sembahyang tersebut itu. Demikianlah umpama sembahyang itu. Begitulah bandingnya sembahyang itu. Disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala
mengerjakan akan dia akan sembahyang supaya mengambil lazat hambanya, supaya mengambil kesedapan oleh hambanya, hamba yang kamil, hamba yang mengenal akan hamba yang sempurna, supaya mengambil sedap oleh hambanya, hamba yang sempurna, hamba yang kamil, daripada bagai-bagai pemberian dan kurnianya, kurnia Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bandingnya sembahyang yang kita laksanakan ini, yang Allah Ta'ala fardukan kepada hambanya 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, maghrib, asar, isyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu ini yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bandingnya. Maknanya yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya kita mengambil kesedapan, supaya kita mengambil lazat daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Namun kita tidak merasai kelazatan tersebut. Kerana apa? Kerana kita tidak mengenal akan hakikat sembahyang itu sendiri. Kerana kita tidak mengenal akan kenikmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita daripada sembahyang tersebut. Kerana kita tidak dapat merasai kenikmatan sembahyang, kerana kita ini daripada golongan-golongan orang-orang yang terdinding hati dengan segala macam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhal yang sebenarnya sebagai bandingannya, supaya kita dapat merasai akan keistimewaan sembahyang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita itu tersebut, ialah bandingnya seperti raja yang memanggil rakyat-rakyatnya agar makan makanan-makanan yang telah disediakan oleh raja tersebut daripada pelbagai-bagai kelazatan, kemewahan daripada makanan-makanan. Maka bila kita rasa, oh sedapnya. Apabila kita meminumnya, oh sedapnya. Kerana apa? Kerana makanan, minuman ini disediakan oleh raja. Tentulah makanan tersebut mewah. Makanan tersebut makanan yang sedap-sedap. Maka rakyatnya makan, oh seolah-olah makanan ini tidak ada di luar daripadanya. Tidak ada di luar sana. Kerana makanan ini makanan yang diraja contohnya. Maka begitulah sembahyang. 5 waktu sehari semalam. Ya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memanggil kita dengan azan yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kemana kita? Kemanakah kita pada waktu itu? Adakah kita menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala? Seolah-olahnya banding sahaja, seolah-olah misalnya, mari kata Allah Taala. Datang ke surau ni. Ini aku nak bagi pemberian dan kurniaan supaya kamu dapat rasai kelazatan seolah-olahnya begitu. Inilah dari sudut tasawuf, dari sudut zauqi, dari sudut rasaan mereka yang hampir dengan Allah Ta'ala. Mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Inilah sembahyang di sisi mereka. Betapa besarnya keistimewaan, kelazatan sembahyang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kelazatan ini supaya syukurlah hamba itu akan kurniaan Tuhannya, Tuhan bagi hamba tadi. Supaya kita bersyukur dengan pemberian yang besar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, iaitulah sembahyang. Maka kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka af'al salat itu, maka perbuatan sembahyang itu ialah seumpama makanan, kata dia. Sembahyang, perbuatan qiyam, apa lagi? Rokok, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud. Ini semua ialah af'al sembahyang. Maka af'al sembahyang, perbuatan sembahyang yang kita laksanakan, itu seumpama makanan. Seperti makanan.
Dan zikir dan tasbih dan doa itu pula ialah dibandingkan seperti bagai-bagai warna minuman. Seolah-olahnya seperti makanan, seperti minuman-minuman. Iaitulah daripada zikir-zikir yang kita baca. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, rabbi firli warhamni. Apa lagi? Ikutlah banyak lagi. Rabbi firli. Apa lagi? Rabbana walakal hamdan kasiran. Itu semua daripada zikir-zikir dalam sembahyang, tasbih-tasbihnya di dalam sembahyang, doa-doanya hak kita baca di dalam sembahyang itu bandingnya seperti minuman. Perbuatan-perbuatan sembahyang, qiyam, rokok dan sebagainya itu ialah seolah-olah seperti makanan. Lalu tu, maka apa makanan dan minuman? Maka apa makanan dan minuman daripada umpama ini? Yakni yang lebih sedap, yang lebih lazat daripada umpama ini. Daripada umpama sembahyang ni. Yang mana sembahyang tu diumpamakan qiyam, rokok, sujud, perbuatan-perbuatan sembahyang itu seolah-olah seperti makanan. Daripada zikir-zikir doa tasbih itu seolah-olah seperti minuman. Maka apakah hak lebih lazat daripada makanan-makanan dan minuman? Hak lebih sedap daripada ni? Tak ada dah. Tak ada dah. Jamuan-jamuan yang lebih enak, lazat daripada kelazatan sembahyang itu sendiri. Hingga kan kata lazat makanan, minuman dan sembahyang ni, yang seolah-olah seperti makanan dan minuman ni, yang mana lazatnya sembahyang ni, hingga tiada sedar. Ini bandingan saja. Hingga tiada sedar hambanya, yakni oleh hambanya, hamba Allah Ta'ala, tak sedar, tak khabar oleh hambanya yang arifin akan dirinya, yakni tak kala dia sembahyang. Hingga kan golongan-golongan mereka yang arif, yakni mereka yang sampai kepada darjat arif, sampai kepada tahap maqam yang mengenal akan hakikat sebenar kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mereka yang benar-benar mengenal akan sebagai kenal yang khasah, maka pada ketika itu dia sembahyang dalam keadaan yang tidak sedar, dalam keadaan yang tidak khabar akan dunia-dunia dan perkara-perkara yang lain. Betapa lazatnya dia berada di dalam sembahyang. Kerana apa? Kerana dia tahu betapa istimewa, betapa besarnya pemberian sembahyang yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Seolah-olahnya seperti dia seorang rakyat. Apabila raja datang, apabila datang menyeru, raja mengajak membuka istana. Datanglah ke istana, aku telah memberi makanan, aku telah menyediakan makanan, minuman dengan pelbagai-bagai kelazatan. Datanglah rasai. Yang mana tidak ada di luar sana makanan minuman ini yang lazat ini. Maka bila kita rasa, Allah, tak sedar, asyik pada ketika itu. Kerana makanan ini tak pernah kita makan, yang tidak pernah kita merasai kelazatan tersebut. Maka kita makan tadi, Allah, betapa sedapnya, betapa lazat. Maka orang yang makan tadi dia tahu, oh, memang sedap. Dia tahu, Allah, memang lazat makanan yang disediakan oleh raja ini, yang tidak terdapat di luar sana. Maka begitulah orang yang arif, mereka yang mengenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal yang khasah, sebenar-benar kenal, maka tak kala dia sembahyang, dia tidak sedar daripada perkara-perkara yang lain, daripada kerana kelazatan, kenikmatan ketika mana dia sembahyang. Ini nak menceritakan kepada kita betapa istimewanya sembahyang itu sendiri. Sehingga kan orang-orang yang arif tidak sedar ketika mana dia sembahyang, kerana telah merasai kenikmatan ketika mana dia berada di dalam sembahyang, telah menikmati kelazatan ketika mana dia berada di dalam sembahyang yang diumpamakan seperti makanan dan minuman tadi. Tapi kita tak rasa yang ni, kerana kita tak mencapai pada darjat tersebut.
Jadi katanya, apakah makanan dan minuman lebih besar daripada ni? Tak ada dah. Hingga tiada sedar hambanya yang arifin akan dirinya. Dan sejuk mata hatinya, mata hati hamba yang arifin tadi. Dengan kurnia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada dapat diperinya, yang tidak dapat diceritakan betapa lazat, betapa sedapnya kelazatan tak kala dia sembahyang tadi. Betapa sejuknya hati dia tadi. Rasa sedap tadi tu tak dapat nak diceritakan dengan perkataan. Mereka yang merasai, dia akan rasa bagaimana. Mereka yang tidak pernah merasai, maka perkara ini kita tidak dapat nak memberikan. Nak cerita, macam mana sedap sembahyang. Macam mana, rasa kata lazat sembahyang. Maka orang yang rasa, dia tahulah. Seumpama kita yang tak pernah rasa lagi, macam mana rasa wudu. Rasa tempoyak ni, rasa macam mana. Kita tak pernah rasa kata. Orang bercakap, sedap wudu ni. Sedap tempoyak ni. Kalau tak ada lauk yang lain pun, cukup dah dengan yang ni. 3 pinggan insya-Allah habis makan nasi ni, katakan. Maka hanya sekadar kita dapat beritahu saja. Sedapnya. Sedap benda ni. Kadar tu saja. Bagaimana? Kita tak dapat nak cerita kepada dia. Orang tu tidak dapat memahami, macam mana yang sedap dia. Tak dapat. Maka begitulah bandingnya orang yang mengenal Allah Ta'ala akan sebagai kenal yang khasah ketika mana dia sembahyang, mencapai darjat yang sedap sangat, lazat sangat ketika mana dia sembahyang. Maka kita yang tak kenal bagaimana ke rasa sedap ni, maka yang tu kita tak boleh nak tahu, tak dapat nak ceritakan kesedapan, keenakan yang diambil oleh mereka-mereka yang telah merasai kelazatan ketika mana dia sembahyang. Kerana ialah, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kerana ialah yang mana puak-puak arif billah, rasa sedap sangat dalam sembahyang, tak hirau dah benda-benda yang lain, tak sedar dah akan dirinya tadi tu. Rasa sedap, seronok sangat sembahyang tu. Itulah yang dinamakan dengan jannatul ajilah. Itulah yang dinamakan dengan syurga yang disegerakan. Banding katanya seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan bagi orang-orang yang takut akan maqam Tuhannya itu, bagi mereka-mereka hamba-hamba Allah yang takut kepada kebesaran Allah, kepada keagungan Allah, maka baginya, kata Allah Ta'ala, dia dapat 2 syurga. Yang pertamanya syurga, yang pertamanya ialah syurga yang disegerakan di dalam dunia, yakni syurga hak dapat dah di dalam dunia. Apa syurga hak didapat dah dalam dunia? Iaitu sejuk mata hatinya, hati seseorang. Dia sejuk mata hati, rasa tenang hati dia dengan syuhud, yakni di dalam sembahyang itulah, dengan syuhud, dengan dia memandang akan kebesaran Tuhannya, Tuhan bagi seseorang. Itu syurga yang disegerakan. Rasa tenang di atas dunia ni. Bila? Tak kala dia sembahyang. Ini ialah syurga ajilah, syurga yang disegerakan. Maka orang yang takut pada Allah Ta'ala, orang ni dapat 2 syurga. Satunya di atas dunia, yang keduanya, kata dia, dan syurga yang kedua di akhirat sana. Orang yang takut pada Allah dapat 2 syurga. Syurga di atas dunia, satu lagi syurga di akhirat. Maka syurga di atas dunia apa? Ni rasa lazat, hati rasa tenang, sejuk hati, rasa seronok, enak ketika mana dia melakukan ibadat sembahyang yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh yang demikian, berusahalah kita memperbaiki sembahyang kita agar sembahyang kita itu menjadi sembahyang yang kita rasa sedap, rasa enak, lazat ketika kita melakukan ibadat tersebut. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.